Bertemu kembali rentasan berita edisi 756 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Akhirnya Anwar menghadap Yang di-Pertuan Agong. Inilah natijah kerajaan negeri tidak diajak musyawarah. Penjawat awam Pulau Pinang dapat bonus setengah bulan gaji. Duta Khas Perikatan Nasional tiada kualiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak dapat dinafikan kenyataan Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau memiliki majoriti dan kerajaan tebuk atap tumbang pada 23 September lalu membuat ramai para walaun dan pencacai Perikatan Nasional kepanasan. Antara yang paling kuat berteriak kerana melecur kepanasan ialah gerombolan tebuk atap yang dikotai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali dan sekongkolnya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lalu gerombolan yang menamakan diri mereka Penggerak Komuniti Negara PKN membuat laporan polis. Kononnya pengumuman Anwar Ibrahim itu berbau hasutan. Maka Anwar Ibrahim hari ini jam 9 pagi dipanggil oleh pihak polis untuk memberi keterangan. Sekali lagi, pencacai berteriak bahawa ini hanyalah helah Anwar Ibrahim yang didakwa sebenarnya tiada senarai nama ahli parlimen yang menyokong beliau. Pencacah berkata Anwar Ibrahim akan membuat alasan dipanggil polis, maka beliau tidak menghadap Yang di-Pertuan Agong. Antara yang kuat menular berita palsu ini bahawa kononnya Anwar Ibrahim lebih-lebih dalam menjual nama Agong ialah bekas ahli keadilan yang memakai nama Cikgu Bad atau Badrul Hisham Shahrin. Lepas ini entah apa yang akan diputarnya lagi. Sekitar jam 2 petang tadi, Anwar Ibrahim dalam sidang medianya berkata beliau menyerahkan dokumen sahih kepada Yang di-Pertuan Agong berhubung sokongan majoriti kepadanya. Dengan mempersembahkan kepada Kebahaduli Yang Maha Mulia dokumen sahih mengenai majoriti kukuh dan meyakinkan ahli-ahli parlimen menyokong saya. Seperti mana saya janjikan pada 23 September lalu, saya telah tunaikan hari ini dengan mempersembahkan kepada Agong dokumen sahih mengenai majoriti kukuh dan meyakinkan ahli parlimen yang menyokong saya, katanya. Sehubungan itu, ahli parlimen Port Dickson berkenaan meminta semua pihak memberi ruang dan peluang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menunaikan tanggungjawab baginda. Menurut Anwar, baginda dijangka akan memanggil ketua-ketua parti untuk mengesahkan dokumen beliau itu. Jumlah mencecah lebih 120 MP, tapi Yang di-Pertuan Agong akan panggil ketua parti, maka kita perlu sabar memberi ruang kepada Agong untuk memutuskannya, jelas beliau. Anwar berkata beliau menyerahkan dokumen dalam bentuk akuan bersumpah atau SD dan juga surat dari ketua-ketua parti. Dokumen saya itu saya berikan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam bentuk akuan bersumpah dan pengesahan ketua parti, ujarnya. Sudah tentu Yang di-Pertuan Agong tidak perlu mendedahkan nama-nama ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim. Baginda bukan ahli politik. Sudah tentu ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim akan terdedah kepada pelbagai risiko seperti ugutan dan tawaran rasuah. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus memberi ruang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan kesahihan dan kebenaran dokumen yang dipersembahkan Anwar. Jadi apa yang kecoh sangat? Anwar Ibrahim berani berkata Muhyiddin Yassin telah hilang majoriti dan sepatutnya beliau letak jawatan. Berdasarkan perkembangan tertinggi, saya masih beranggapan kerajaan Tan Sri Muhyiddin sudah jatuh. Yang kecoh itu ialah mereka yang takut hilang jawatan menteri atau timbalan menteri atau apa-apa ghanimah yang telah diterima setelah bersekongkol dalam kerja menebuk atap rumah yang pemiliknya sedang bertukus lumus berperang dengan wabak COVID-19. Mustahil Anwar Ibrahim menipu Yang di-Pertuan Agong.
Pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB di seluruh Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri mengejutkan kerajaan negeri, kata Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amaruddin Syarif. Beliau berkata keputusan mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri MKN Selangor yang dipengerusikannya menunjukkan hanya Kelang, Gombak, Hulu Langat dan sebahagian daripada Petaling yang mempunyai bilangan kes yang membimbangkan. Mesyuarat tersebut diadakan bersama Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Diraja Malaysia ATM dan beberapa agensi lain untuk pelaksanaan PKPB di daerah Petaling. Justru katanya Kerajaan Negeri Selangor akan mengemukakan beberapa cadangan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk melonggarkan PKPB di beberapa zon hijau. Kerajaan negeri berpandangan bahawa beberapa kawasan yang masih dikategorikan zon hijau dan kuning seperti Sabak Bernam dan Kuala Selangor adalah masih terkawal. Oleh itu, Kerajaan negeri akan menghantar cadangan balas kepada pihak MKN dengan segera agar dapat diberi pertimbangan semula, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau menyatakan harapan kerajaan negeri agar semua pihak bersedia dengan perubahan ini agar penularan wabak COVID-19 berjaya dikawal. Kerajaan negeri juga sangat menghargai komunikasi krisis yang lebih efektif dan konklusif melibatkan semua pihak agar sebarang ketetapan yang diambil tidak menghasilkan sebarang bentuk ketidaktentuan pelaksanaan yang akan memberi impak kepada petugas barisan hadapan, rakyat, lebih-lebih lagi pengusaha industri kecil dan sederhana, tegasnya. Kenyataan Menteri Besar Selangor itu secara tersirat mengkritik Kerajaan Persekutuan yang tidak menjemput Selangor dalam mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara yang diadakan baru-baru ini. Pada Mac lalu, iaitu semasa fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Selangor dan 4 negeri ketika itu di bawah pimpinan Pakatan Harapan tidak diundang ke mesyuarat penting peringkat persekutuan mengenai COVID-19. Kini tindakan yang sama dilakukan. Pengumuman Ismail Sabri dibuat tanpa perundingan terlebih dahulu dengan Kerajaan Negeri Selangor. Menurut Ismail Sabri, keputusan tertentu dibuat selepas mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan mengambil kira peningkatan kes di beberapa daerah di Selangor seperti Kelang, Petaling dan juga Gombak. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Bandar Utama Jamaliah Jamaluddin mengecam sifat kerajaan pusat yang membuat langkah kerana perbezaan garis politik. Jamaliah berkata semua persoalan berhubung keputusan untuk mengenakan PKPB di Selangor boleh dijawab sekiranya Ahli Dewan Negeri yang diamanahkan untuk menjaga warga Selangor diberikan pencerahan. Beliau juga mengungkit mengenai keputusan meletakkan Kelang di bawah PKPB Kelang sebelum ini. Menurut beliau, tindakan pihak kementerian tidak memberi maklumat yang jelas itu seolah-olah tidak faham akan perbezaan antara daerah Kelang atau Majlis Perbandaran Kelang. Inilah masalahnya bila tidak mahu berkomunikasi dengan kerajaan negeri, sindirnya. Beliau menyifatkan Kerajaan Perikatan Nasional tidak bertindak secara profesional yang akan menyusahkan semua pihak. Sebagai sebuah kerajaan, kita bukan sahaja perlu menyelesaikan masalah, malah masalah perlu diselesaikan dengan cara yang berkesan, efisien, pantas dan paling penting berprofesional. Ciri-ciri ini langsung tidak dipamerkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Sifat pilih kasih jelas yang ditonjolkan oleh Kerajaan Persekutuan amat mendemotivasikan. Kegagalan kerajaan pusat berkomunikasi adalah ciri-ciri kerajaan yang lemah, tegasnya. Apalagi yang boleh kita harapkan apabila Menteri Kesihatan tebuk atap dan 2 orang timbalannya hilang dari radar. Pulau Pinang umum bonus setengah bulan gaji untuk penjawat awam bukan berita palsu. Dalam saat getih dilanda pandemik COVID-19, Kerajaan Negeri Pulau Pinang masih mampu menghulu penghargaan kepada penjawat awamnya. Baru-baru ini, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew mengumumkan bayaran bantuan khas keuangan BKK setengah bulan gaji atau minimum RM1,000 kepada 4,009 orang penjawat awam di negeri berkenaan. Dalam ucapan semasa membentangkan Belanjawan 2021 Negeri Pulau Pinang, beliau berkata bayaran bonus membabitkan peruntukan yang berjumlah RM5.5 juta. Kerajaan negeri ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Majlis Keselamatan Negara MKN dan semua pasukan keselamatan, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan
Perkhidmatan Sukarelawan Malaysia (RELA). Selain semua anggota Perkhidmatan Persekutuan atas pengorbanan mereka sebagai petugas barisan hadapan, khidmat dan sokongan mereka untuk mengekang penularan wabak COVID-19 serta membantu memastikan kestabilan, keamanan dan ketenteraman awam, katanya di petik Rokat kini. Pengerusi DAP Pulau Pinang itu turut mengumumkan pembayaran sebanyak RM300 yang akan disalurkan kepada 1,587 penyelia dan guru kafar, 343 guru sekolah rendah agama rakyat, 263 guru sekolah menengah agama rakyat serta 590 guru dan staf sekolah persendirian Cina. Selain itu, pemberian RM200 seorang kepada 320 guru tahfiz, guru pondok dan guru tadika Islam Tadis Negeri Pulau Pinang turut diumumkan. Pembayaran akan dibuat pada Disember ini. Difahamkan kesemua insentif berkenaan membabitkan tambahan perbelanjaan RM898,900. Kon Yu turut menzahirkan ucapan terima kasih dan tahniah atas segala jasa dan pengorbanan barisan penjawat awam negeri. Penjawat awam adalah jentera laksana kerajaan. Tanpa mereka, pincang urus tadbir negeri. Pencapaian gemilang yang kita kecapi sehingga kini tidak akan dapat kita peroleh tanpa komitmen dan sokongan yang jitu daripada mereka. Diharapkan bayaran BKK ini akan meningkatkan semangat untuk memberikan perkhidmatan yang lebih cemerlang lagi di tahun akan datang, ujarnya. Inilah kerajaan yang diketuai parti politik yang dituduh oleh PAS dan UMNO sebagai ekstrem liberal, anti-Islam, anti-Melayu, mahu menukar perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Berapa banyak bonus yang akan dibayar oleh kerajaan Kelantan dan Terengganu kepada penjawat awam, guru kafar, guru agama, guru tahfiz, guru pondok dan guru tadika Islam. Jangan mengeluh tiada wang untuk membayar bonus. PAS sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan tebuk atap di peringkat persekutuan dan beberapa negeri. Justru tidak timbul masalah kekurangan dana untuk dikongsi sedikit dengan penjawat awam. Jika kalian mampu membayar kadar gaji dan allowance yang begitu tinggi kepada pengerusi dan ahli lembaga pengarah syarikat yang berkaitan kerajaan atau GLC, masakan tidak mampu membayar bonus kepada penjawat awam? Menurut laporan baru-baru ini, rakyat Terengganu telah dikejutkan dengan berita beberapa orang individu menjadi pengarah berbelas syarikat GLC Terengganu dengan gaji lumayan keseluruhan yang berjumlah sekitar RM55,000 sebulan setiap seorang. Jangan biarkan parti anda terus digelar penunggang agama. Mana bonus yang penjawat awam berhak ke atasnya? Kabinet XXXL Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional bukan hanya menanggung menteri seramai 70 orang tetapi melahirkan juga 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri. Duta khas Perdana Menteri Malaysia merupakan ahli politik yang dilantik dengan peranan khusus bagi memperkukuh hubungan Malaysia dengan negara-negara berkaitan, melibatkan kepentingan ekonomi dan persamaan kebudayaan. Kononnya, jawatan ini tambahan kepada Duta Besar atau Pesuruhjaya Tinggi yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Negara. Namun, Duta Khas dilantik secara langsung oleh Ketua Kerajaan Eksekutif Negara iaitu Perdana Menteri Malaysia. Menurut rekod, Duta Khas kelazimannya mempunyai sebuah pasukan pegawai yang terdiri daripada 4 hingga 8 orang. Mereka sekurang-kurangnya memegang jawatan Setiausaha Sulit Kanan, pegawai khas, 2 orang pembantu khas dan pegawai keselamatan pengiring. Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri pada 2 April 2020. Hadi ialah ahli Parlimen Marang, Terengganu. Datuk Seri Richard Riyad, anak Jaim, pula dilantik sebagai Duta Khas Malaysia ke Asia Timur iaitu Taiwan, Korea dan Jepun, juga bertaraf menteri. Richard merupakan Presiden Sarawak United People's Party, ahli Parlimen untuk Serian Sarawak. Seterusnya, Datuk Seri Tiong King Seng dilantik sebagai Duta Khas kepada Perdana Menteri ke Republik Rakyat China. Lantikan ini juga bertaraf menteri. King Seng adalah Presiden Parti Demokratik Progresif atau PDP yang juga merupakan ahli Parlimen Bintulu. Beliau pernah berkhidmat sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur pada tahun 2014 hingga 2018. Nah, itulah watak-watak yang dikatakan akan berperanan memperkukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Republik Rakyat China, Timur Tengah dan juga Asia Timur, khususnya dalam bidang perdagangan dan pelaburan. Bagi Hadi, peranan beliau tidak jelas.
Begitulah hebatnya, kerajaan tebuk atap ini membelanjakan duit rakyat untuk menanggung gaji dan allowance 3 orang duta khas yang sebenarnya langsung tidak diperlukan. Ingat, mereka merupakan duta khas Perdana Menteri, bukan duta negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Mereka menjawab kepada Perdana Menteri, seorang ahli politik, bukan Yang di-Pertuan Agong. Namun disebabkan oleh pandemik COVID-19, peranan mereka menjadi sangat insignifikan atau sangat tidak signifikan. Ini kerana mobiliti antara negara-negara khususnya dalam perundingan perdagangan dan pelaburan amat terhad. Justru apa yang mereka lakukan? Kita tiada jawapannya. Hanya kedengaran bunyi cengkerik sahaja. Namun oleh kerana indikator bagi menilai kualiti ialah prestasi dan ketiga mereka tidak melakukan apa-apa fungsi kerja yang boleh dikategorikan sebagai prestasi, maka mereka juga tiada kualiti. Masihkah kita mahu menyimpan kerajaan yang membazirkan dana negara seperti ini? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.